Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Majlis Kesyukuran bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menyertai rakyat dan penduduk negara ini ke Majlis Kesyukuran, sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Majlis diadakan lewat petang tadi di Jami' Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Seti Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan. Yang berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dan yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Sembahyang fardu maghrib dan sunat hajat berjemaah diimamkan oleh Yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Doa kesyukuran dibacakan oleh Yang dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Darussalam wa kabda wal waba wal amdad wal asqam wa azil anna wa nusyukuka wal afham bimanika wa karamika ya dzal jalal. Bismillah. Sami Allahu liman hamidah. محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين نحمدك اللهم ونشكرك.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah berutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis, Kerajaan dan Rakyat Republik Perancis bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Wakil Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat ke Kedutaan Besar Negara Qatar di Negara Brunei Darussalam bagi menandatangani buku ucapan takziah berikutan kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Father Emir of the State of Qatar pada 12 Julai 2026. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad Ali Al-Hadam Al-Mari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke negara Brunei Darussalam serta pegawai-pegawai kanan kedutaan. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erawan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dengan kerajaan Diraja Bhutan telah terjalin. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Lebih 290 pelajar yang berjaya menamatkan pengajian serta mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran agama Brunei dan Brunei Cambridge GCE peringkat A bagi tahun 2025 diraikan pagi tadi semasa Haflul Takharuj Sekolah Tinggi Arab Hassanal Bolkiah ke-32. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Juga diadakan penyampaian hadiah anugerah khas kepada 12 penerima dan seorang penerima anugerah pelajar mithali. Majlis antara lain bertujuan memartabatkan serta memperkasakan pendidikan Islam dan bahasa Arab di negara Brunei Darussalam. Dianjurkan oleh Sekolah Tinggi Arab Hassanal Bolkiah, majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Diraja Bhutan mulai 13 Julai 2026. Majlis menandatangani kenyataan bersama penjalinan hubungan diplomatik telah diadakan di Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia diwakili oleh Puan Yang Terutama Pengiran Hairani binti Pengiran Haji Tajuddin, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke PBB di New York. Sementara Kerajaan Diraja Bhutan diwakili oleh Tuan Yang Terutama Tenzin Rondel Wangchuk, Wakil Tetap Kerajaan Diraja Bhutan ke PBB di New York. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
Kami dari Majlis Perlindungan Kampung Kasat ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 tahun Daulat ke Bawah Duli Tuan Patik. Kami daripada MPK Jarudumbi menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda kekal kara memerintah negara. Kami dari Majlis Perlindungan Mukim Hukum Daerah Kutum mengharapkan semua ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Semoga dikurniakan rahmat dan keberkatan dalam memimpin negara Brunei Darussalam. Daulat ke Bawah Duli Tuan Patik. Sebagai langkah sekuriti dan keselamatan tambahan, Jabatan Penerbangan Awam memaklumkan kawasan dalam lingkungan 5.56 km radius dari beberapa lokasi tertentu di keempat-empat daerah diisytiharkan sebagai kawasan ruang udara terhad. Di bawah pengisytiharan tersebut, pesawat-pesawat termasuk drone tidak dibenarkan beroperasi di ruang udara berkenaan kecuali yang mendapat keizinan. Kegagalan mematuhi peraturan dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam di bawah Seksyen 50 Perintah Penerbangan Awam. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian 233-0142 sambungan 1455 atau email ke unmanned.aircraft@dca.gov.pn. Program Bicara Sejarah Sempena Pesta Buku 2026 diungkahkan untuk memberiga dan memasyarakatkan sejarah perjalanan kemerdekaan negara Brunei Darussalam di samping memperkukuh penghayatan terhadap falsafah Melayu Islam Raja, semangat patriotisme serta kesetiaan kepada raja dan negara. Dengan tema kesinambungan sejarah, kedaulatan dan identiti negara, program anjuran Pusat Sejarah Brunei itu berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program dihasrat menjadi wadah ilmiah bagi meningkatkan minat masyarakat, khususnya golongan belia terhadap sejarah negara. Majlis Pembukaan Minggu Orientasi Pelajar Politeknik Brunei pengambilan ke-16 bagi tahun akademik 2026-2027 diadakan selama 3 hari di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Lebih 890 pelajar baharu telah diterima masuk ke Politeknik Brunei. Pengiran Dr. Saiful Bahrain bin Pengiran Haji Durrahman, pemangku pengarah Politeknik Brunei, dalam ucapan alu-aluannya antara lain mengumumkan pelaksanaan modul teras baharu iaitu Green and Digital Literacy for Sustainability yang merupakan sebahagian daripada usaha Politeknik Brunei memperkukuh literasi hijau dan digital ke arah pembangunan mampan. Antara pengisian minggu orientasi, taklimat, sesi kongsi sama serta aktiviti-aktiviti kepimpinan dan kerohanian. Lima sesi pendakwaan dijalankan bagi kes di bawah bab 15-1 Akta Immigration penggal 17 iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Immigration mansuh.
Abu Bakar, warga negara Bangladesh berumur 31 tahun, mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 23 April 2026. Sementara itu, Bilal, warga negara Bangladesh berumur 44 tahun, mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 5 Mei 2026. Litas Kunu Ilaiha, warga negara Indonesia berumur 32 tahun, mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan dan denda sebanyak $1,000 Brunei bagi gantian sebat. Kegagalan membayar denda berkenaan menjadikan jumlah keseluruhan hukuman penjara kepada 6 bulan. Hukuman berkuat kuasa pada 26 Mei 2026. Dalam pada itu, Abdul Islam, warga negara Bangladesh berumur 38 tahun, mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026. Manakala Danny Dwi Saputra, warga negara Indonesia berumur 25 tahun, mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 2 Julai 2026.